الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. من براك فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. يعترف على الله الذي خلق الأول وكيف قول ذي الحمد. يعترف على الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. تعالى بالرزق القوام في الكتاب
والدير يكون. وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Kita bertemu dan terus bersama insya-Allah dalam perbahasan rohak, iaitu membicarakan tentang atau dalam kitab Risalatul Mudzakarah lil Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang sentiasa bersama para pelajar, mudah-mudahan insya-Allah yang bersama dengan kita ni sama ada di depan dia punya tatapan ni ataupun tak ada, wallahu alam ni kan. Mudah-mudahan insya-Allah dapat untuk mengambil faedah di dalam perbahasan kita ini. Semalam kita berhenti kepada kalau kita sedikit mengulang kepada apa yang kita telah pun bahaskan di dalam membicarakan tentang amal ibadat yang perlukan kepada keikhlasan, ada dua perkara yang menghalang keikhlasan itu. Iaitu yang pertama adalah riak, dan kita telah pun membahaskan tentang apa itu riak dan bagaimanakah ianya boleh berlaku dan kesannya, serta bagaimana untuk kita mengelakkan daripada riak. Yang keduanya adalah al-ujub, bangga diri. Itu pun kita telah pun bahaskan semalam. Dan setelah itu kita masuk kepada perbahasan tentang kenapa boleh seorang itu apabila beribadah, beramal, mereka boleh sampai kepada penyakit riak dan boleh pergi kepada penyakit ujub. Maka punca di antara yang punca utama yang disebutkan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Yang itu yang kita nak kena fahami. Imam Haddad ni, subhanallah, seorang yang sangat alim, seorang yang penuh dengan hikmah di dalam pembicaraannya. Susunan-susunan di dalam kitab-kitabnya itu mempunyai rahsia-rahsia yang perlu untuk diambil perhatian. Ketika membicarakan tentang perkara tersebut akan disusuli dengan perkara yang lain untuk supaya kita mengetahui akan akhirnya bagaimanakah jalan dan hala tuju kita di dalam kehidupan kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna kalau kita sebutkan ikhlas yang lawannya adalah riak dan juga ujub, maka punca riak dan ujub adalah nak supaya orang dirasa hebat, orang puji, orang bagi habuan atau dirasa bangga diri dia, kan? Itu semua di antara puncanya adalah hubbud dunia, cinta dunia. Dan semalam di permulaan tu kita pun dah bicarakan tentang hubbud dunia, yang mana Nabi SAW bersabda, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah merupakan punca segala kesalahan. Baik, jadi ujian umat ni, dan ini kita ulang-ulang pesan dan ingatkan, ujian umat aku ini, kata Nabi SAW, setiap umat tu ada ujian. Ujian umat aku ni, kata fitnah umat aku ini adalah yang disebutkan adalah al-mal, harta. Dan setiap daripada umat itu pula ada yang mereka cenderung terpikat. Kalau umat Nabi Musa, mereka terpikat dengan lembu, emas, samiri tu. Umat aku ada juga macam bentuk seperti itu, macam seolah-olah disanjung, dipuja. Apa dia? Ad-dinar wa dirham, iaitu wang ringgit. Jadi inilah yang perlu untuk kita sentiasa ingatkan. Takut-takut nanti tercenderung pula kita ke situ, terpikat pula kita, kan?
Sebab tu kita kena diingatkan oleh Imam Haddad ini, perkara ini sangat penting. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, nafa'anallahu bi'ulumihi fi darini amin radhiyallahu ankum, yaqul, dia mengatakan, wa ba'du fa minal hasani an nakhtima hadhihi nubdhah bi syai'in mimma warada fi dhammi ad-dunya wa dhammi mu'siriha. وينبغي أن نصدر ذلك بقاعدة يعول عليها ويرجع إليها فنقول وبالله توفيق. Jadi setelah itu, maka sebagai penutup kepada bab mencintai dunia ini adalah lebih baik, kata Imam Haddad, kalau saya sebutkan sedikit sebanyak keterangan-keterangan mengenai kepada dunia. Atau tercelanya dunia itu, dan juga tercelanya orang-orang yang cerita pasal hakikat dunia yang tercela, yang Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, tercela. Dan tercela yang ada isi-isi dalamnya sekali. Illa zikrullah, kecuali yang ada Allah, zikir kepada Allah. Macam kita kat petang ni, kita alhamdulillah kerana kita dalam rauhah adalah tidak lain untuk kita mengingati Allah. Kan? Kita memperkasa iman. Kita nak nak dapat panduan untuk menuju keridaan Allah. Maka ini adalah menyebabkan kita terkeluar dari laknat dunia. Di antaranya kedua yang seorang itu terkeluar dari laknat dunia adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Yang ketiga adalah orang yang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Jadi nak cerita lepas ni, yang sekarang kita akan bicarakan lepas ni adalah tentang tercelanya dunia itu, kan, dan juga tercelanya orang yang mementingkan dunia. Perkara ni bukanlah tak dibicarakan, tapi jarang sangat selalu disebut. Yang banyak disebut adalah tentang ialah ibadat dan sebagainya. Sedangkan hubbu dunia ini adalah merupakan punca segala kesalahan. Sedangkan perkara-perkara yang menarik kita kepada dunia itu di mana-mana ada. Bahkan di dalam rumah kita buka mata je, ada dah benda-benda yang menarik kepada dunia. Nampak tak? Kita kata yang dunia ini memang dia menipu kita banyak. Dan dia memang sengaja menghiaskan diri dia, dihiaskan cantik-cantik supaya kita terpikat dengan dia. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni selalu mencela kepada dunia. Bukan mencela itu maknanya kita benci dengan kehidupan, tidak. Tapi maknanya kita mengenal akan buruk dan juga hakikat dunia yang sebenar ni. Kerana panggilan dunia, hiasan dunia, tipu daya dunia ini sentiasa berada dengan kita, tak akan pernah berhenti. Bagaimanapun kat luar ada iklan, ada orang ini cantik, pergi tengok dia elok, oh ini bagus, ini seronok, dan sebagainya. Itu perlunya untuk kita mengetahui akan hakikat dunia itu dan tercelanya orang yang memburu dan mementingkan kepada dunia. Itu yang akan dibicarakan. Jadi saya akan cuba, kata Imam Haddad, terangkan dengan cara yang berkesan dan mudah untuk dirujuk kalau perlu. Maknanya kalau kita kata, betul ke dia tengok ada rujukan dia. Sebab tu di antara yang akan dibicarakan juga adalah hakikat dunia yang disebut oleh Al-Quran dan hakikat dunia yang akan disebut oleh hadis. Hakikat dunia yang disebutkan oleh para as-salihin. Nanti insyaAllah itu akan kita pergi kepada bab tersebut insyaAllah. Dan fanaqul, dan kami berkata wabillahi taufiq, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada saya taufik, kata Imam Haddad. Baik. Ad-dunya ala thalathin tabaqat. Fadunya fiha as-sawab wal ukhra fiha al-hisab wa thalitha fiha al-azab. Jadi dunia itu ada 3 tingkatan. Maknanya level dunia ni ada 3.
Jadi ini kita bicara tentang apa? Imam Haddad bicara tentang tingkatan dunia. Jadi yang pertama yang disebutkan adalah dunia fiha as-sawab, iaitu dunia yang di dalamnya itu ada berbagai-bagai pahala. Dunia yang membawa kepada di dalamnya itu mendapatkan pahala. Itu tingkatan yang pertama. Atau dunia yang menguntungkan kita dengan berbagai-bagai pahala. Yang kedua adalah wa ukhra fiha al-hisab. Dunia yang ada kat dalam perkara dunia itu adalah menarik kita dengan berbagai-bagai hisab dan perhitungan. Yang tadi dapat apa yang pertama dunia tu? Dunia orang duduk dunia ya. Ni tiga-tiga ni, yang tiga-tiga ni semua orang yang duduk kat dunia ni. Tapi ada orang yang mana dunia ni digunakan untuk mendapatkan pahala, ganjaran. Yang ni pula dia gunakan untuk banyak timbangan dan hisab dia. Wa thalithah fiha al-azab. Yang lebih teruk sekali adalah orang yang duduk kat dunia ini, apa yang dihabiskan duduk kat dalam ini adalah membawa kepada siksa dan azab. Jadi dunia ni boleh pergi kepada tiga perkara tersebut. Tiga ni dunia ni boleh bawa kita tiga perkara. Dunia boleh membawa kita mendapatkan ganjaran. Dunia boleh menyebabkan kita banyak dihisap, dihitung. Dunia boleh membawa kita kepada azab. So kita nak kena pilih lah. Kan? Itu yang kita kena pilih. Bukan bermakna kita benci dunia, kita pun matilah, bunuh diri. Sebab tak. Dunia memang kita kena hidup di dalamnya ketika mana Allah SWT telah pun menciptakan kita. Tapi kitalah yang membentuk dunia kita ke arah mana. Sama ada ke arah pahala, atau nak tambah hisab, ataupun nak tambah dosa. Itu yang kita kena betul-betul faham dan kita kena pastikan di dalam kehidupan kita ini. Baik. Sebab tu dia kata disebutkan fa ammal lati fiha as-sawab fa hiya allati tasilu biwasitatiha ila al-khair wa tanju biwasitatiha min asy-syarr wa hiya matiyatul mu'min wa mazra'atul akhirah wa hiya kafafu min al-halal. Iaitu dunia yang menguntungkan tadi, yang disebutkan tadi itu, yang pertama tadi yang bawa menguntungkan dengan macam-macam pahala tu, yang boleh bawa kepada kita pahala itu, adalah dunia yang dengan wasitah dia, dengan dengan sebab dia, atau menghubungkan kita dengan melaksanakan berbagai-bagai kebaikan. Itulah yang disebutkan dunia yang menguntungkan kita dengan pahala, iaitu dunia yang menghubungkan kita dengan kebaikan. Jadi dunia tu dia hubungkan kita dengan kebaikan. Kan? Dan menyelamatkan kita dari terhubung dengan kejahatan. Atau menyelamatkan kita dari berbagai kecelakaan. Itulah dunia yang membawa kita kepada pahala tadi. Macam mana dunia yang membawa kita pahala? Iaitu dia ni, kehidupan dunia dia ialah dia ke arah selalu buat kebaikan dan juga selamat daripada kejahatan. Dan itulah merupakan matiyatul mu'min, perjalanan orang beriman. Dan merupakan mazra'ah al-akhirah, merupakan kebun ataupun tanaman atau sawah, ladangnya. Untuk memadai, mengambil dunia itu sekadar yang halal saja. Ini orang yang disebutkan dunia ni menyebabkan dia ni dapat kebaikan dan ganjaran. Iaitu dia akan cenderung buat baik, dia akan jauh selamat daripada kejahatan dan menjadikan dunia itu adalah merupakan daripada perjalanan dia dan juga
perjalanan dia untuk menuju akhirat dan merupakan sawah ladang dia untuk mendapatkan hasil. Jadi dalam kehidupan ni dia akan hidup jadi macam mana? Dia akan hidup untuk ambil yang cukup je, yang halal saja, yang cukup-cukup, yang halal. Ini orang yang disebutkan dia menggunakan dunia yang disebutkan dunia yang ada di dalamnya as-sawab. Sebab itulah ketika seorang mencela kepada dunia, didengar oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, betul lah, mencela dunia itu betul. Tapi orang tu dikenal pasti mencela dunia setelah dia gagal. Dia nak dunia sangat. Dia nak sangat. Dia buat macam-macam tapi tak dapat. Mulalah dia mencela dunia dengan mengatakan dunia tak guna dan sebagainya. Bukan kerana dia memahami hakikat dunia tu, tapi dia trust. Maka Sayyidina Ali kata, wahai fulan, kalau kamu mencela dunia kerana kamu tak dapat dunia, itu kamu salah. Dunia ini ada kebaikan dia. Bukankah hamparan bumi dunia ini yang kamu tadi kata tak bagus, tak elok, menjadi musallah kepada orang-orang yang soleh. Tempat salat kan? Dunia ni tempat salat, tempat ibadat, tempat tabung kebaikan, kebajikan. Masya Allah. Iaitu di mana kamu bawa dia, maka itulah keadaan duniamu. Macam tadi lah, itu kategori yang pertama, iaitu yang membawakan dunia ini membawa sebab dia mendapatkan at-tawab, ke pahala. Wa amalati fiha al-hisab fa hiya allati la tashtaghil wa allati la tashtaghilu bisababiha an ada'il ma'mur wa la tartakibu fi talabiha amran mahzuran wa hiya fa hadhihi dunya fiha al-hisab at-tawil wa arbabuha humul aghniya alladhina yasbiquhum al-fuqara ila al-jannah wa arbabuha wa humul aghniya alladhi yusbiquhumul fuqara ila al-jannah binisfi yawmin wa huwa 500 am. Allah. Adapun dunia yang menarik kita dengan berbagai-bagai hisab ataupun perhitungan, ialah dunia yang tidak menghalang kita daripada menunaikan hak Allah, perintah Allah. Dan di dalam kita ni nak dapatkan dunia itu, kita taklah sampai melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Tapi maksudnya dunia yang disebutkan menarik kita kepada hisab, kepada perhitungan ni bukan bermakna kita buat maksiat. Tidak. Kita tak buat maksiat. Kita buat juga ibadat yang diwajibkan, kita lakukan. Dalam kita mencari dunia ni pun kita cari yang halal-halal. Tapi masalahnya ialah beza dia dengan pertama tadi. Di dunia ni dia menarik kita kepada perhitungan yang panjang sebab kita banyak mencari kepada dunia itu. Walaupun dalam mencari dunia itu kita tetap juga buat taat kepada Allah, buat suruhan Allah. Kita juga yang cari yang banyak ni pun dari sumber yang halal juga. Okey, tapi kerana banyaknya kita punya pencarian terhadap dunia ni, walaupun dia halal, maka dia akan mengheret kita kepada perhitungan yang panjang. Dan mereka itulah disebutkan wa arbabuha humul aghniya. Maka mereka itulah golongan orang-orang yang kaya. Kan? Alladzina yusbiquhumul fuqara, yang mana mereka itu akan didahului oleh orang fakir, miskin. Didahului apa? Untuk masuk syurga. Siapa yang akan masuk syurga dulu di antara orang kaya dan miskin? Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan orang miskin akan lebih awal masuk ke dalam syurga berbanding daripada orang yang kaya. Berapakah jarak beza dia, masa dia? Kan? Di antara orang miskin masuk dan orang kaya, iaitu separuh hari, kata Nabi. Kalau di dunia ini separuh hari bermakna 12 jam. Betul? Satu hari 24 jam. Maka delaynya orang tu setengah hari bermakna adalah 12 jam. Yang ni masuk dulu, 12 jam kemudian barulah orang kaya masuk. Kalau itu time, masa di dunia. Tapi di akhirat, satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat.
1000 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bermakna, oleh kerana itu disebutkan ketika Nabi kata orang miskin akan mendahului orang kaya untuk masuk ke dalam syurga. Orang kaya ni pun masuk syurga juga sebab dia pun buat suruhan Allah juga. Dia pun kalau ambil harta pun harta yang halal juga, bukan dah dia buat benda bukan. Dia pun akan masuk syurga, cuma beza dia lambat. Lambatnya setengah hari. Orang miskin masuk dulu, setengah hari kemudian dia masuk. Setengah hari di akhirat adalah 500 tahun. 500 tahun. Ya Allah. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah hari dia lambat daripada orang miskin, bermakna dia kena tunggu 500 tahun. La ilaha illallah. So kita nak kena pilih dunia macam mana ni? Kan kita. Jadi kalau begitu salahlah kita jadi kaya? Tak salah. Tak ada yang kata salah mencari kaya. Tapi hidup dengan kekayaan yang melampau itu yang bahaya. Kalau sekiranya Allah yang limpahkan kita usaha, tapi usaha kita Allah limpahkan dengan harta yang banyak. Dan dia gunakan harta ni untuk infak dan sebagainya, sampai dia sendiri pun bukanlah dikira hidup dengan kemewahan. Sebab dia semua harta yang banyak itu diberikan. Seperti para sahabat, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka ni semua orang-orang kaya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kaya-kaya, masya-Allah. Tapi mereka ni bijak kerana apa yang dilimpahkan kepada mereka cepat-cepat mereka keluarkan. Sehingga walaupun mereka itu zahirnya nampak kaya, tapi mereka hidup dalam keadaan yang cukup sederhana. Beza dengan orang yang dia ambil dari sumber yang halal, hidup pun dalam keadaan kekayaan. Tapi dia infak juga sikit-sikit, tapi yang dia punya nikmat untuk dia tu terlalu banyak. Maka dia akan terheret dengan banyaknya hisab, maka dia akan terlambat 500 tahun daripada orang miskin. Itu yang kedua, kategori dunia yang kedua. Wa amma allati fiha al-'adab fahiya allati taqta'u an ada'il ma'murat wa tuqi'u an tuqta'u an ada'il ma'murat wa tuqi'u fi irtikabil mahzurat wa hiya zada sahibuha ila an-nar wa hiya zada sahibuha ila an-nar wa mudrijatuhu ila daril bawar wa ilaihi al-isyarah bima ruya inna Allah ya'muru bid-dunya ila an-nar wa taqulu ya rabbi asya'i wa atba'i wa yaqulu subhanahu wa ta'ala alhiqu biha asya'aha wa atba'aha fayulhaqun. Adapun yang terakhir sekali, yang ketiga dunia ni, yang mana yang akan menyebabkan seseorang itu menerima azab atau siksaan, adalah dunia yang memalingkan kita daripada menunaikan kewajiban atau suruhan Allah, dan yang mengheret kita kepada larangan Allah. Jadi itu dunia jenis ni adalah jenis yang menyebabkan seorang terdosa. So jenis pertama, jenis dunia yang menyebabkan orang dapat pahala. Jenis dunia kedua yang akan menyebabkan orang banyak dihisab. Ni jenis yang ketiga ni, dia jenis dunia yang akan menyebabkan seorang itu diazab. Siapa? Iaitu yang mana dunia ni dia bawa kita kepada meninggalkan suruhan Allah dan melakukan larangan Allah. Dan dunia ni akan menarik orang tu kepada api neraka, dan akan menceburkan dia, menggulingkan dia di tempat kecelakaan. Sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh di dalam hadis, yang mana disebutkan dalam hadis, diriwayatkan, sesungguhnya innallaha ya'muru bid-dunya ila an-nar. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan dunia supaya dilontarkan dalam api neraka. Dunia ni pun dunia ni pun
tempat dia di neraka. Masya Allah. Dunia yang kita duduk ni pun, dia ni akan nanti setelah dah apa semua, dia akan juga kembali dan dia akhirnya akan dicampakkan. Allah perintahkan dunia, campakkan dunia ke dalam neraka. So apabila dia nak diperintahkan oleh Allah untuk dunia ini dicampakkan dalam neraka, dia kata apa? Faytakun. Dunia kata apa? Ya Rabbi asya'i wa atba'i. Wahai Tuhanku, ya Allah, asya'i, pecinta-pecinta aku dan pengikut-pengikut aku, ya Allah. Maksudnya, mana dia pecinta aku, mana dia pengikut aku, kan? Takkan aku je nak masuk neraka ni. Aku nak orang-orang ada yang cinta aku, ada yang minat kepada aku ni, pengikut aku ni. Lalu Allah berfirman, Allah kata apa? Dampingkanlah semua pencinta-pencintanya dan pengikut-pengikutnya untuk didorongkan masuk ke dalam api neraka bersama dengan dunia itu. Jadi maknanya kalau orang yang cinta dunia, yang memang dia terpikat dengan dunia ni, ketika dunia dicampakkan neraka, dia akan ikut sama. Sebab Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Jadi inilah tingkatan dunia. So kita dah kena pilih. Pastilah patutnya yang utama untuk kita pilih ada yang pertama, yang mana dunia ini mengajak kita untuk dapat pahala. Dunia ni yang kita nak kena ada dalam dunia kita ni. Dunia yang kita hidup ni, itulah kehidupan dunia yang sepatutnya kita hidup, iaitu yang membawa kita kepada pahala. Adapun yang kedua, walaupun dia yang tidaklah membawa kepada azab, tapi ialah kalau kita rasa nak lambat dan kita rasa nak berat, maka berada dalam keadaan yang kedua. Tapi jangan sekali-kali kita berada pada jenis dunia yang ketiga, yang mana kehidupan dunia ini tidak lain membawa kita kepada maksiat, membawa kita kepada ingkar, tak turut perintah, ikut kepada hawa nafsu, suka-suka kita nak buat apa, melakukan kezaliman dan kerosakan Allah. Masa tu kita akan dikira sebagai pengikut-pengikut dunia, pencinta-pencinta dunia, orang yang terpikat kepada dunia, yang akan dicampakkan ke dalam azab api neraka. Wa'iyadu billah. Baik. Wa'alam anna tullabid dunya ala anwa'in. Minhum man yatlubuha ala niyatin usilatil akrabina wa muwasatul muqillin. Wa hadha ya'uddu minal askhiyat. Walahu sababun in wafaqa amalahu wa in wafaqa amaluhu niyatahu. In wafaqa amalahu niyatuhu. Walakinahu la hikmah indahu. لأن الحكيم لا يطلب أمرا لا يدري ماذا يكون الحال عند حصوله. ويعتبر من يطلبها على هذه النية بقصة ثعلبة المشار إليه في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات. Maka ketahuilah bahawasanya tullabid dunia, penuntut dunia itu ala anwa, ada beberapa kategori penuntut dunia. Faminhum, di antaranya ma yatlubuha ala niyati silatul aqrabin wa musawatul muqillin, iaitu dengan niat dia cari dunia ni, dia nak dapatkan dari dunia ni adalah dengan niat untuk menolong kaum kerabat yang susah, dan membantu orang-orang yang kesempitan. Bagus tak niat ya? Bagus. Betul lah. Tapi dia niat bagus, okey, tapi mencari dunia itu masalah sikit. Maksudnya sebenarnya orang yang mencari dunia ni dia sangat berisiko.
Sebab mencari dunia, itu masalah mencari dunia ni ada satu masalah. Kan? Tapi kalau niat dia tadi memang untuk nak menolong kaum kerabat, nak menolong orang-orang susah dan kesempitan, maka orang ni dikira orang yang murah hati, dia punya askhiya, orang yang pemurah. Baguslah kan? Bagus. Dan dia akan dapat pahala yang besar. Kalau memang dia tadi cari dunia, menuntut dunia, cari dunia tadi, dia kerja, dapat hasil, dia tolong orang tu. Tolong keluarga dia, tolong orang. Besar pahala dia. Baik. Tapi sekiranya, syaratnya, dia menepati niat dan janji yang maksud dia tu. Dia menepati niat dia tu. Sebab ada orang, dia awal-awal berniat. Kenapa ni, sungguh-sungguh betul ni cari dunia ni? Bukan apa, kalau saya kaya, saya boleh bantu orang, saya boleh untuk sedekah, saya boleh bahagiakan keluarga saya boleh tolong madrasah, ada macam-macam kan orang janji tu ini, tapi masa dapat hilang, mana dah. Itu. Tapi kalau dia buat, Masya Allah, banyak besar pahala dia. Akan tetapi Imam Haddad kata, selagi mana dia ni orang yang menuntut dunia, walaupun dengan niat yang baik, kan, tetap juga dia tidak dianggap orang yang ada hikmah, orang yang kurang bijak juga dia kira. Sebab kenapa dia kata tidak ada kurang bijak? Sebab apa dia kata kurang bijak? Li'anna al-hakim, kerana orang yang bijak itu la yatlubu amran, tidak akan menuntut sesuatu perkara, la yadri madza yakunu hal inda husuli, yang dia tak pasti apa akan berlaku kalau dia dapat benda itu. Orang yang bijak ni, dia adalah pasti. Yang ini dia tak pasti lagi, walaupun dia niat, tapi belum tentu lagi apabila dia dapat tu dia akan buat. Jadi kurang bijak, tapi niat dia bagus. Jadi itu yang sebabnya kalau kita tengok adanya para as-salihin, mereka meninggalkan mencari dunia sama sekali, untuk kekal dalam kebijaksanaan dan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Maksudnya bukanlah dia tak bekerja, dia bekerja sekadarnya, bukan nak cari dunia, tapi untuk sekadarnya, supaya dia tak menjadi orang yang berniat tapi tak buat. Itu yang takut. Macam tu. Maka kata Imam Haddad, yakni apa yang berlaku sesudah apa yang itu takut tak berhasil. Takut dia tak berhasil. Dia niat dah, tapi apabila dapat tak berhasil untuk buat. Itu yang kurang bijak tu. Takut. Dan ini bukan benda yang kita kata asing. Dan ini kadang-kadang dah jadi berlaku banyak macam tu. Kan? Orang janji dengan apa ni? Janji kalau dapat tu, dapat ini dan sebagainya. Janji. Contoh dia, kata Imam Haddad, hendaklah dia ni, sepatutnya, mengambil iktibar. Bagi orang yang tadi ni, kononnya mencari dunia itu dengan niat-niat yang baik tadi, hendaklah dia ambil iktibar dengan mengingati kisah Sa'labah. Sahabat. Sa'labah, seorang sahabat. Yang mana, Masya Allah, hidupnya masa ketiga dalam keadaan miskin. Tapi dia sentiasa ada kat masjid Nabi, berjamaah di belakang Nabi SAW. Selalu dia ada dalam majlis-majlis ilmu. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, saya miskin sangat, boleh tak? Bahkan dia kata gambarkan miskin dia tu, dia kalau pergi masjid, isteri dia tak ada baju ke rumah. Kongsi kain, Masya Allah. Dia minta, ya Rasulullah, doakan saya jadi kaya. Kalau saya jadi kaya nanti, saya dapat untuk nak cukupkan keluarga, saya dapat untuk nak bantu orang. Nabi SAW kata, wahai Sa'labah, aku takut nanti kalau kau dah kaya, nanti kau lupa. Takkan aku lupa, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun doa. Kaya dia. Pertama tu, kaya, okey lagi, solat lagi di masjid. Tapi dah mula bukan lagi di saf awal dah. Dah mula saf belakang dah. Kemudian belakang lagi, kemudian dia tak datang dah. La ilaha illallah. Kemudian, dah mula tak datang solat berjamaah dah.
Kemudian ketika mana Nabi minta bayar zakat, tak nak bayar dah. La ilaha illallah. Nampak? Ujian harta tu, kita boleh niat, oh saya dapat harta nanti saya begini. Tapi dapat nanti, gelap mata. Dapat nanti, lupa. Sebab apa? Sebab dia sangat berat fitnahnya tu. Sebab tu Nabi kata fitnah umat aku tadi apa yang balik tu? Al-mal, harta tu. Dinar wa dirham tadi. Oh, bahaya. Allahu akbar. Jadi sampai-sampai dia tak bayar zakat. Sampai-sampai Nabi SAW kata, lepas tu baru dia menyesal nak bayar, Nabi tak terima dah. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, kalau dia bayar nanti zaman kamu jangan ambil juga. Sampai begitu sekali. Jadi sebagaimana juga Allah berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka, Allah berfirman surah At-Taubah ni, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, seandainya Allah beri kami kurnianya, maka kami pasti akan bersedekah dan kami akan pasti jadi orang yang soleh. Nampak? Ini orang sekadar janji. Jadi itu yang yang sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ujian ini, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita baca ni menjadi panduan kepada kita tentang hakikat dunia ni. Itu belum lagi diceritakan tentang hakikat dunia dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi bermakna dunia itu yang kita sedang lalui ni, dianya ada 3 tingkatan dia. Ada yang bawa jadikan kita ni, dunia kita jadi pahala. Ada yang menyebabkan kita akan banyak hisab. Ada yang menyebabkan kita akan diazab. So kita lah yang sebenarnya perlu membentuk kepada dunia. Kita nak kena masuk tingkatan di mana? Kita masuk tingkatan yang membawa kita kepada pahala, ganjaran. Dan jangan sampai kita ni jadi orang yang menjadi orang yang nak cari dunia je kerja. Nak cari dunia. Dan cari dunia pula cerita alasan, saya nak tolong orang, saya nak ni apa semua. Betul, baguslah kalau betul-betul dia tolong, Masya Allah. Maknanya dia kalau niat macam tu, dia kena tekad betul-betul, dan apabila dia dapat, dia kena pejam mata dia. Maksudnya dia tak boleh tengok. Kalau dia tengok nanti dia jadi sayang, dia jadi kasih. Cepat-cepat dia bagi apa yang dia janji tu dulu. Kemudian baru dia fikir apa dia nak untuk kalau perlu dan sebagainya. Tapi biasanya kalau dah dapat tu, macam-macam iklan sampai kat dalam otak dia. Ting ini, oh ni best, kereta ni Masya Allah, rumah ni best. Nampak? Ting. Sebab apa? Sebab kita akan dihiaskan. Dunia ni dia hiasan yang budaya. Syaitan datang dihiaskan gitu. Cantiknya tu, cantiknya ni, bestnya tu, mewahnya ni. So, lupa kita janji-janji tu. Jadi kita ni jadi orang yang tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan insya-Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah yang bahaya ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita ini, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemantapan iman, ditingkatkan takwa, diberikan keikhlasan di dalam beramal, keyakinan yang mantap, dan dilindungi oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah daripada wabak penyakit, daripada kemudaratan dan bala bencana. Diberikan oleh Allah SWT kebahagiaan kepada kita, kepada keluarga kita, dan keampunan dari Allah untuk kita dan semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususnya kepada kedua orang tua kita. Wa ala hadhihi wa kullanti salihah jami'ah fi dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من المغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابه البرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البرء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا ملاك بالوصول الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله الله لا يكثر همك ما قدر يكون لا يكثر همك ما قدر يكون لا يكثر همك ما قدر يكون لا يكثر همك ما قدر يكون